Sistem ni Namrud saja yang buat mula-mula. Biasa kalau kita nak ambil air daripada tempat tinggi turun tempat rendah, jarang orang guna lagi sistem buat masa tu air diambil daripada sumber tempat rendah nak naik tempat tinggi. Lah ni kita boleh buat kalau ada mesin. Tak gede sedut air ni, tak ada mesin, tak ada apa lagi. Bagaimana dia buat? Sistem ni sama dengan Salahuddin Al-Ayyubi buat di Qal'ah di Mesir. Dulu kan Mesir dalam kepungan, Salahuddin Al-Ayyubi dia buat Qal'ah, dia buat kubu besar, tapi dia boleh sedut air daripada sungai Nil hak bawah tu naik atas, guna sistem yang sama. Tapi hebatnya Salahuddin ni, kira macam ni lah, waktu peperangan berlangsung dia mempertahankan kerajaan Ayyubiyah dia di Mesir. Bermula saja hari ni perang, dia mula buka kitab Muwatta' Imam Malik. Setiap malam dia baca satu hadis dengan ulama, dia belajar faham satu hadis dengan ulama. Hari ni perang, malam ni start buka hadis pertama, malam kedua, hadis ketiga, habis khatam, kemenangan berpihak di musuh ke atau di Salahuddin. Habis saja khatam malam ni, esok capai kemenangan. Tu antara bentuk karamah, keutamaan dan kemuliaan yang Allah bagi pada dia. Tarikh berperang sama habis dengan tarikh kemenangan bila dia khatam satu kitab Muwatta', kitab hadis fiqh Imam Malik. Jadi yang jadi persoalan, bila podium tu duduk atas bukit tu ke diistilahkan taman tergantung? Anda ingat tu ke istilah taman tergantung? Apa yang tergantungnya? Dah duduk atas puncak bukit, tak tergantung pun. Tu bukan istilah dia. Masuk dalam podium tu, dalam tu ada satu kolam. Baik, kita kata kita duduk di birai, masuk atas podium, kolam duduk tengah. Di tengah kolam tu ada lagi satu tempat. Hak ni yang dikatakan tergantung. Sebab dia guna sistem graviti. Graviti yang sama tinggi nilai penisbahan dia. Macam ni. Kita kata meja hak depan saya ni kolam air. Saya nak letak telefon ni tanpa ada pegangan. Nak bagi telefon ni duduk tengah terapung. Jadi saya guna sistem graviti. Ukuran dia mesti tepat. Hak ni pun tepat, hak ni tepat, hak ni tepat, hak ni tepat. Bila dia semua tepat, gerakan graviti tu dia jadi duduk tengah-tengah, tak jatuh. Faham tak? Kalau tersalah sikit, bergerak. Ukuran dia tu tepat, guna sistem graviti. Tak tahulah ilmu dia masa tu Allah bagi kat dia. Jadi benda itulah hak duduk tengah kolam tu, hak terapung tu yang dipanggil taman tergantung tu. Hari ni pun kita boleh buat agak-agak. Contohlah kita ambil telur ke sebiji, barang sebiji, kita pun tak tengah-tengah. Mungkin kita guna kuasa kita tu menyebabkan pandai kita letak gaya graviti, benda tu terapung, mikrofon ni terapung. Padahal ni ada benda ni, sebab tu dia terapung. Kalaulah bayangkan tak ada sistem graviti ni, ilmu tu tak ada, tak sampai kepada kita pada hari ni. Mungkin ada lah kot kita yang tak reti, kita yang tak pandai. Jadi istilah taman tergantung tu bukan sebab dia duduk podium tu atas puncak bukit, tapi benda hak duduk tengah kolam tu. Tu tinggi dia 107 meter daripada aras bumi. Ni bawah bumi, kemudian podium tu antara bumi dengan podium tinggi dia 107 meter. Inilah yang direkodkan dan dirakamkan oleh sejarawan-sejarawan berkenaan dengan taman tergantung Babylon. Baik, lepas tu, lepas zaman Namrud meninggal, hak tu meninggal, hak ni meninggal, tibalah 1850 sebelum Masihi. Pada masa tu, Babylon tu, Sumeria duk bahagian tenggara dia, Akkadia duk bahagian barat daya dia. Jadi bergabung mereka pada peringkat awal membentuk kerajaan yang besar. Akhirnya terjadi pertelingkahan, Sumeria bergaduh pula dengan Akkadia. Sumeria lawan Akkadia. Tadi Sumeria tu dah mampu dah kena kat kumpulan Semit kan. Dia hidup balik. Bila hidup balik, dia bergabung dengan Babylon, dengan Akkadia, dia bergaduh lagi dengan Akkadia. Akkadia kita tahu mereka ni bangsa Amorik. Bangsa apa Amorik? Bangsa Amorik. Pernah dengar tak bangsa Amorik? Pernah tengok tak filem Piramli? Filem Piramli hak deka 3 orang tu lah, hak semua pakat melarikan diri daripada isteri masing-masing tu.
Bila tangkap pencuri tu, tu hang nama apa? Nama kecil ke nama pendek tak? Do, Mas Do. Hang nama apa? Re. Nama besar? Amore. Amore. Tu Amori ni saja je. Amori bukan Amore. Amori. Jadi bangsa Amori ni memang bangsa kuat, kalah senang je. Kekalahan kali kedua buat bangsa Sumaria. Lepas itulah kerajaan seterusnya, dinasti yang ke-6. Naik raja yang masyhur, nama dia memang ada dalam buku sejarah tingkatan 5, iaitu Raja Hammurabi. Takkan tak ingat? Raja Hammurabi, tak pernah dengar? Kod Hammurabi tu. Hai, senyum saja ni. Raja Hammurabi lah yang mengasaskan kod. Raja Hammurabi ni dia lahir 1792 sebelum Masihi, mati 1750 sebelum Masihi. Jadi dialah yang mengasaskan undang-undang yang tersusun buat pertama kali. Jadi dalam tu ada hukum pencuri dan siapa nak kerat tangan dia, ada hukum bunuh siapa nak pancung dia, ada hukum perkahwinan, ada hukum perceraian, ada setiap kesalahan-kesalahan tersebut. Maksudnya orang yang teraniaya dan dizalimi benar-benar terbela dengan hukum kod Hammurabi tadi. Lepas Hammurabi matilah baru naik anak dia Maharaja Samsuiluna. Pernah dengar? Pernah dengar juri Maharaja Lawak Luna Maya aja kan? Samsuiluna anak dia lahir 1749, meninggal 1712 sebelum Masihi. Berakhir Samsuiluna, kita sembahyang Isyak dulu. InsyaAllah kita akan sambung kepada bahagian yang kedua, kerajaan-kerajaan yang besar dan siapakah pemerintah-pemerintah yang masyhur dan terkenal dalam sejarah selepas Babylon. Kita akan cerita juga Babylon tu, kita akan tarik satu demi satu sampai kepada hujung dia. Boleh berhenti dah kot insyaAllah Ustaz. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.